kan. Okey. Jadi dekat sini apa hubungan dia? Apa hubungan dia? Banyak kepada satu. Ini adalah hubungan banyak kepada satu. Maksudnya banyak tu 10 ni satu je kan? Okey. Yang lain banyak hubungan dia. Maksudnya nombor 1 ni hubungan dia, 2 pun hubungan dia, 5 hubungan dia dan 10 pun hubungan dia. Okey, so hubungan banyak kepada satu. Boleh faham Okey, so tengok yang nombor 4 ni pula. Okey. Kalau tengok kat sini hubungan apa ni? Banyak kepada banyak. Banyak kepada banyak. Okey. Kan? Sebab okey contohnya kalau awak tengok 6 ni. Okey, 6 ni okey lepas tu dia ada hubungan dengan 1. Okey. Sekejap mana tu? Kalau keluar pula answer. Okey, kalau tengok hubungan banyak kepada banyak. Rasa macam kena pantau dengan Haida. Okey. Kalau tengok kat sini 6 kepada 1. Okey, dekat 6 ni pun dia ada 2. Dekat 6 pun ada 3, dekat 6 pun ada 4. Lepas tu semua dia ada, semua dia nak. Lepas tu yang 12 ni pun dia ada 1. Okey, lepas dia ada 2, dia ada 3 dan dia ada 4. Okey, so 18 ni pun banyak kan? Maksudnya kita nak tahu banyak macam mana, kita tengok yang banyak yang first ni dia refer kepada yang paksi X ni. Dia refer pada yang A tu. Okay. So ada banyak kan? Ada 6, ada 12, ada 18. Okay, lepas tu kita tengok yang kepada banyak pada sebelah sini tu dia ada banyak. Faham tak? Faham Okay. So kita tengok yang B. Diberi set P 1, 2, 3 dan set Q 5, 10, 15. Hubungan dari set P kepada set Q ialah darab 5. Okey. Maksudnya, okey, P kepada Q ialah darab 5. Okey, maksudnya nak dapat Q tu kena darab 5 kan? Jadi kita tengok nombor 1 tu, pasangan tertib dia diberi. Okey, sebelum tu cikgu nak tanya. Okey, ini bentuk apa ni? Tertulis kat situ. Ini bentuk apa? Pasangan tertib. Yay, pandai. Okay, so ini adalah bentuk pasangan tertib. So awak mesti kena pandai baca lah kan. Dia berbentuk koordinat. Okay, so kita baca dia 1, 5, 2, 10, 3, 15. Kan? Bunyi. Okay, so apa tadi cikgu dah lupa dah soalan ni. Hubungan dari set P ke set Q adalah 5, wakilkan fungsi ini. Okey, kalau tengok yang dalam bentuk jadual, okey, dalam maksudnya tadi cikgu tak terang tadi. Okey, maksudnya 1 ni kita gabungkan dengan 5 yang dekat Q. Faham 1, 5. Lepas tu 2, 10. 3, 15. Boleh itu cara kita baca pasangan tertib. Cikgu nak tanya, boleh tak kalau kita tak nak mula dengan 1, kita nak mula dengan 2? Boleh tak? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Cikgu tak nak 1, 5, cikgu nak mula dengan 2. 2, 10 dulu, lepas tu buat 1, 5, lepas tu 3, 15. Boleh ke tak? Boleh. Boleh? Tak boleh kan? Kenapa tak boleh? Sebab tak tahu cikgu. Sebab 2 boleh dikecilkan. Sebab 2 boleh dikecilkan. Wah, awak nak cakap yang ni nilai dia paling kecil lah ni. Okay, so bolehnya kita ikut pasangan tertib kan. Nama dia pun pasangan tertib. So dia mesti ikut tertib. Faham Okay. Sekarang kita tengok yang bentuk yang kedua ni. Ni bentuk apa ni? Dah tertulis kat situ dah bentuk apa? Jadual. Bentuk jadual. Okay. So kita dah belajar sebelum ni kan bentuk jadual. Maksudnya kita tulis lah. Kita akan tulis P ni 1 dekat sini. Lepas tu pasangan dia 5. Tulis dekat Q. Boleh? Lepas tu tulis 2 dekat atas, 10 dekat bawah dan begitulah seterusnya. Okay.
Lepas tu kita tengok yang ketiga bentuk graf. Okay, bentuk graf macam ni pula. Okay, jadi sekarang tadi kita dah tengok, kita refer kepada pasangan tertib ni. Kita tengok bila satu y dia 5. So bila satu y dia 5, so kita tanda dekat situ. Boleh? Okay, lepas tu bila 2 dia punya pasangan dia 10. Kita tanda dekat tempat pertemuan dia tu. Kat mana dia bertemu tu kita tanda kat situ. Okay, lepas tu 3 dengan 15 dia bertemu kat sini. So ini adalah bentuk graf. Okay, cikgu nak tanya ni hubungan apa ni? Nombor 3 ni hubungan apa ni? 1 kepada 1 ke? 1 ke banyak ke? Banyak ke 1 ke? 1 per 1. Hai. Okey, betul-betul. So 1 kepada 1 Okey, sekarang kita tengok bentuk persamaan pula. Okey. Macam mana kita nak dapatkan bentuk persamaan ni? Okey, kat sini dia dah cakap tadi kan, hubungan dari set P ke set Q ialah darab 5. Maksudnya daripada P nak ke Q tu mesti kena darab 5. Jadi sekarang dalam soalan ni, Y ni adalah P, okey. So X tu adalah Q. Boleh? Okay. So sekarang Q ni mesti kena darab dengan 5 baru dia dapat nilai P. Jadi dapat Y sama dengan 5X. Okay, clear tak? Okay. Sunyi sepi. Okay. So kita akan dapat Y sama dengan 5X. Ataupun kita boleh tulis dia dalam bentuk Fx je Y. Okay, Fx tu adalah fungsi. Fungsi. Kita tulis persamaan dia fungsi Fungsi sama, X sama dengan 5X. Okay. Clear setakat tu? Ada soalan tanya tau. Nak keluarkan pen sekejap. Pen tak nak keluar. Okay, keluar dah pen tu. Okay, so sekarang kita teruskan dengan soalan graf. Siapa yang belum buat soalan ni? Cikgu rasa mesti ada seorang je kau buat. Ada yang dah buat tak? Sunyi tu tak buat lah maksudnya. Sekarang ni cikgu nak awak ambil kata graf. Cikgu kau buat kat situ ke? Apa dia? Buat kat sini terus. Siapa yang tak ada buku, ada yang tak ada buku? Cikgu rasa mesti ada yang tak ada buku ni. Yang tak ada buku, buat kat kertas graf. Boleh buat sekarang? Okay, so sekarang skala dia adalah skala pada paksi X. So kita baca pada paksi X 2 cm kepada 1 unit. Setiap 2 cm adalah 1 unit. So maksudnya setiap ni, yang ni setiap ni adalah 2 cm. Okay, so setiap 2 cm adalah 1. 2 cm lagi 2. Okay, lepas tu pada paksi Y pula, paksi Y kat sini. Okay, 2 cm kepada 2 unit. Okay, so maksudnya setiap 2 cm ni kita baca dia sebagai 2. 2 cm lagi 4. Okay, boleh tak? Okay, so selesaikan dulu soalan ni. Y sama dengan 5 tolak X. Okay, jadi kita nak dapatkan Y. Okay, contohnya kita nak dapatkan Y. Y sama dengan 5 tolak X. So, nak dapatkan Y sama dengan 5 tolak. So, X sekarang berapa nilai dia? Negatif 3 kan? Okay, so Y sama dengan 5 tambah 3, 8. So, kita dapatlah Y sama dengan 8. Okay. Begitulah seterusnya kita nak cari nilai 7 pula. Okay. Y sama dengan 5 tolak X. So 5 tolakkan dengan X sekarang adalah negatif 2. So 5 tambah 2 sama dengan 7. Jadi kita dapat kat sini sama dengan 7. Okay, begitulah seterusnya. Okay, lepas tu kita lukiskan dalam bentuk graf. Dapat jawapan macam ni. Cikgu bagi masa 2 minit untuk awak lukis graf. Boleh tak?
Boleh. Dengar soalan cikgu Dengar, tolong tolong settlekan soalan tu sekarang. Siapa yang tak ada buku tolong ambil kertas graf, buat dalam kertas graf. Siapa yang dah siap boleh snap gambar tunjuk kat cikgu. Cikgu nak tengok. Seminit 60, 59, 58. Psycho. Psycho. Aduh. Okay, buat sekarang buat sekarang. Okey, ada seorang dah hantar dekat cikgu, Syahmi. Okey, Syahmi orang pertama hantar. Bagus Syahmi. Yang lain, Danish Akasha. Cepat tunjuk. Michelle, tunjuk cepat mana hasil kerja. Ada tadi kunci. Ada mahal lagi tak? Cakap saya ikut ditanda dulu nanti berbagi. Dia duduk di bukti kan? Tapi faedahnya tak ada kan. Tak buktikan. Tak payah. Apa pula Michelle, masalah Melanda, apa masalah awak ni? Gembira je tu. Okey, yang lain tengah buat ke? Siapa nak jadi orang kedua? Siapa nak jadi orang kedua, hantar ni cepat-cepat. Nur Izzah Hayati. Okey, Izzah Hayati dah hantar kat cikgu dah. Okey, betul-betul. Ni tajuk baru ke cikgu? Allahu Akbar. Siapa tanya tajuk baru ni? Tajuk ni dah habis dah. Awak masuk sekolah ni, ya Allah. Ingat tajuk baru. Saya dah tahu dah. Dah belajar tapi saya tak tahu dah. Ya, kita hari ni kita nak bincang soalan je. Soalan dalam buku Formula A+ ni. Oh, tak ada tajuk baru cikgu. Ya, minggu depan lah masuk tajuk baru. Bincang soalan dulu. Okey. Okey, ada siapa hantar dah ni? Ainul Madiah. Okey, Ainul. Okey, Ainul dah hantar. Okey, lagi. Pastikan awak masuk craft ni dalam GC cikgu nak buat pemarkahan dekat situ. Apa ni? Cikgu terletak merata. Apa yang letak merata? Buku bayar apa pula habis ni? Ramai yang belum bayar di buku ni. Nanti awak naik sekolah cikgu nak tuntut ni. Okey, siapa yang line internet tu masalah tak apalah, nak buat macam mana kan. Okey, so cikgu nak sambung ni. Okey, kita tengok soalan nombor 2. Ini perlu graf juga. Okey, cikgu nak awak settlekan juga sekarang graf tu.
Okey, untuk soalan ni 2x kuasa 2 tolak x tolak 3. Macam cikgu bagi tahu sebelum ni, kalau dia kuasa 2. Okey, siapa boleh bagi tahu cikgu? Kuasa 2 tu graf dia graf apa? Graf apa? Oh, tengah sibuk melukis ke ni? Sunyi. Kalau x kuasa 2, kuasa tertinggi dia 2, dia adalah graf kuadratik. Okey, so hasil dia akan bentuk graf macam ni. Kalau tengok kat sini graf senyum kan? Okey, kuadratik. So sekarang, macam tadi juga kita settlekan dulu jadual ni. Okey. Jadi nak cari nilai y, y sama dengan 2x kuasa 2 tolak x tolak 3. Okey, so y sama dengan 2. Okey, x sekarang adalah negatif 3. So negatif 3 kuasa 2 tolakkan dengan negatif 3. Lepas tu tolakkan dengan 3. Okey, so dapat berapa ni? 3 kuasa 2, 9, 18. Okey, 18 tambah 3. 1 tolak 3 dapat 18. Okey, so kita akan dapat 18 kat sini. Okey, cikgu nak awak selesaikan dulu. Cari bila x negatif 2 dapat berapa. Okey, memang dah ada jawapan kat sini tapi cikgu nak awak buat jalan kerja dia. Dan seterusnya boleh lukis graf. Okey, sekarang tengok soalan dia skala pada paksi X. So kita tengok pada paksi X 2 cm kepada 1 unit. Okey, maksudnya setiap 2 cm, okey, setiap 2 cm 1. Okey, 2 cm lagi 2 dan seterusnya. Okey, lepas tu pada paksi Y 2 cm kepada 5 unit. Jadi setiap 2 cm ni 5 unit. 5, 10, 15 dan 20. Okey. Boleh? Buat sekarang. Cikgu tunggu awak buat. Okey, siapa dah siap boleh hantar graf dia. Ya, Danish graf senyum. Okey, buat sekarang. Okey, tolong buat sekarang graf yang nombor 2 ni. Cikgu nak buat sekarang. Okey, tengok Nur Izzah Hayati lagi. Jadi orang pertama pula. Dia dah hantar kat cikgu dah. Okey, Michelle. Michelle hantar yang nombor 1. Alia Firdaus. Okey. Syahmi. Okey. Lagi? Siapa nak hantar lagi? Cikgu dah sebut orang yang sama je. Mana orang lain ni? Cikgu ni buat dekat buku Ya sayang, buat kat buku. Kalau tak ada buku, buat kat kertas graf ya. So tak ada alasan. Tak ada kertas graf, awak cari buku petak matematik adik awak. Tolong guna yang tu. Boleh? Clear so buat sekarang. Okey, dah siap belum? Siapa dah siap boleh hantar lagi? Orang lain? Orang yang sama je hantar ni. So sebenarnya soalan untuk tajuk graf fungsi ni, sebenarnya kalau awak dah tahu melukis graf, dah baca graf, tu je dia punya syarat dia untuk bab ni. So memang boleh senang untuk awak score kalau awak faham cara nak melukis graf. Okay, dah siap belum? Okey, kalau okey sementara awak buat tu, okey cikgu teruskan ya. Cikgu teruskan. Okey, kita tengok 8.2. Okey. Ini adalah soalan nombor 1. Okey, boleh teruskan tak ni? Terus respon jap ke nak lukis graf lagi? Lukis graf lukis dulu. Cikgu bagi 1 minit untuk lukis graf. Jadi hantar hasil ya.
Okey, Liao dah siap. Hantar Liao nak tengok bukti. Bukti awak buat. Okey, so kita nak sambung. Kita tengok graf fungsi di bawah menunjukkan kadar pengecasan bateri sebuah telefon bimbit. Okey. Graf ni nampak Soalannya, berapakah peratus kapasiti bateri telefon bimbit pada awalnya? Okey. So sekarang kita tengok pada awalnya maksudnya pada kosong ni lah. Pada X sama dengan kosong ni, okey, kita baca dekat graf. Okey, berapa persen tu? Sebelum tu kita tengok kat sini, ini adalah kapasiti bateri, okey. Ini adalah masa. Okey. Awak semua dengan cikgu lagi ke ni? Yeah. Okey, so sekarang kita baca lah dekat graf tu. Dapat berapa? 20. Pada awal adalah 20%. Okey. Okey, dia cikgu dah dapat foto awak. Okey, Misha dah hantar. Siapa lagi? Liao dah hantar. Okey. Cikgu, nombor 3 dengan 4 tu kena hantar. 3, 4 yang mana? Yang soalan graf. Yang tadi, yang first tadi tu. 3 dan 4. 3 dan 4 yang mana yang awak tadi? Kalau awak buat, awak hantar ke GC lah. Okey? Okay. Apa yang hasil kerja awak terus masuk ke GC. Okay. Okay, so mana tadi Okay, sampai sini. Okay, kita tengok soalan B pula. Adakah kapasiti bateri telefon bimbit itu bertambah dengan kadar yang sekata? Okay. Kenapa awak cakap ya? Macam mana awak tahu dia ya? Macam mana dia kadar yang sekata? Sebab dia sekata dia tak ada bengkok-bengkok. Oh, dia tak ada bengkok-bengkok. Okay. Betul. Okay, kalau kita tengok graf dia adalah garis lurus. Straight je sampai hujung kan. Maksudnya kalau tambah lagi pun dia akan terus sampai hujung. Kan? So dia punya bertambah dengan kadar yang sekata. Okay, cuba tengok C. Berapakah tempoh masa yang diperlukan untuk mengecas bateri itu kepada kapasiti penuh? So penuh berapa? Macam mana awak nak tahu penuh? Kalau dia dah sampai 100 penuh. Sampai 100, betul. Maksudnya dia dah sampai kat 100 ni tu adalah limit dia. So kita baca daripada 100, kita bawa 100 tu ke graf dan kita turun ke bawah. Okay, so bila turun ke bawah kita akan dapat nilai kat sini. Berapa nilai kat situ? Macam nak baca tu? Okay, kalau kita baca kat situ, okay, kita tahu ini ada 10 kotak kan. Jadi satu kotak bernilai berapa? Berapa nilai satu kotak kat sini? 1 cikgu. 1, ya ke 1? Ke 0.1? 0.1 cikgu. Maksudnya satu petak ni adalah 0.1. Macam mana awak tahu? Sebab 3 ke 4 adalah 1. Jadi 1 bahagi kepada 10 petak kecil, kita akan dapat 0.1. So jawapan kat sini berapa? 3.2 kan? 3.2. Okay. So itu cara nak baca graf. Cikgu harap awak semua dah pandai kot nak baca graf. Kan? Okay, so sekarang kita tengok soalan seterusnya. Okay. Okay, graf fungsi di bawah menunjukkan ketinggian sebiji bola dari lantai selepas bola itu dilontar dari kedudukan 32 meter. Okay. Okay. So 32 maksudnya dilontar kat sini, dilontar lepas tu bola tu turun bawah dekat 4 ni. Okay. So berapakah tinggi maksimum yang dicapai oleh bola itu? Macam mana awak nak tahu maksimum? Sebab yang paling tinggi ni. Kita tengok titik maksimum untuk graf ni kat mana. So maksimum ni dekat sini kan. So kat hujung sini. Nilai dia adalah 50. Okay. 50. Boleh Okay, bilakah bola itu akan menyentuh lantai selepas dilontar? Saat So, ke 4.
Pandai. So saat keempat. Okey. Lepas tu bilakah bola itu akan mencapai ketinggian 42 meter? So dalam graf ni tak ada 42 kan? Dia tak labelkan 42 tu. So awak kena carilah 42 bacaan dekat mana. Okey, sekarang ni nak tahu satu kotak kecil tu berapa nilai dia? 1 cikgu. Satu. Betul. Sebab kat sini kita nak tahu kat sini 50 atau 80 kita tahu 10. So satu kotak tu adalah 1. Kan? So 42 kita gariskan ke kat sini dia ada 2 nilai ni. Yang mana satu kita nak ambil? Yang mana satu nak ambil? Kan kat sini kan bila kita tarik daripada 42 kita tarik ke sini jumpa graf yang ni. Lepas tu kita tarik lagi jumpa kat sini pula. Okay. So nilai dia akan ada 2. Nilai X dia ada 2. Betul tak? Kan? So nilai dia 2, kita tarik dia turun ke bawah dua-dua ni. Ini turun ke bawah dan ini pun turun ke bawah. So kita akan dapat nilai kat sini. Maksudnya saat dia ada 2 lah. Ya. So dia mencapai ketinggian 42 meter adalah pada saat ke 0.5 dan 2.5. Okay. Clear tak? Ya. Clear tu cara nak baca graf. Topik ni sebenarnya topik yang senang ni. Betul tak? Kau rasa susah? Cikgu, macam soalan graf ni memang dia ulang-ulang kan cikgu? Ya, ulang-ulang je. Benda yang sama, soalan berbeza, nombor berbeza kan cikgu? Macam itulah kiranya. Okay. So soalan graf ni bagilah dapat full mark. Baik. Dia sebab dia nak menguji kefahaman awak nak lukis graf, melakar graf dan juga mentafsir graf. Okay. So kita tengok soalan seterusnya. Okay. Boleh teruskan? Boleh. Okay, tengok kat sini. Luas A cm persegi sebiji kek berbentuk segi empat tepat dengan lebar x cm dan panjang 2x cm diwakili oleh fungsi A sama dengan 2x kuasa 2. Okay, so kat sini kita tengok kat sini dia dah bagi nilai x, okay, dan nilai A. A ni adalah luas. Okay, jadi sama juga macam tadi, dia suruh isikan tempat kosong graf ni. So awak masukkan jalan nilai. Kan? Betul tak? Macam tu je. Senang sesangat-sangat. Okay. So dah dapat ni, lukis graf pula. Lukis graf cikgu nak awak buat juga sekarang. Tolong buat sekarang. Kemahiran melukis graf ni penting. Macam mana awak nak baca skala, kan? Okay, jadi tengok graf ni dengan menggunakan skala 2 cm kepada 10 cm pada paksi X dan 2 cm kepada 500 cm persegi pada paksi Y. Okey. Lepas tu dia suruh plotkan nilai daripada X ni. Nilai X ni adalah daripada 0 hingga 30. Okey. So 0 hingga 30. Okey, jadi kita tengok skala dia, maksudnya 2 cm kepada 10 cm, maksudnya setiap 2 cm ni adalah 10. Lepas tu pada paksi Y, setiap 2 cm ni adalah 500. Okay. Clear? Lepas tu penting juga awak kena tahu dia nak nilai daripada berapa, sebab awak nak letak graf tu dekat tengah ke, kat tepi ke, kan? Kita tak tahu kan. So awak tengok nilai dia. Okay, nilai yang kita kira daripada jadual nilai tadi, okay, awak tengok paksi dia. Okay, kalau nilai ni semua nilai positif. Betul tak pada paksi X ni? Semua nilai positif. So maksudnya graf dia akan pada tempat positif lah. Dan pada paksi Y ni pun semua nilai dia positif. So bila awak nak budget nak lukis graf tu kan, nak agak-agak nak lukis graf tu. Okay. Nampak tak bila lukis graf dia lukis betul-betul dekat hujung sini. Dekat hujung graf, tapi janganlah hujung sangat kan. Awak agak-agaklah buat masuk semua nilai. Faham tak cikgu Bebel? Faham kan? Faham cikgu. Faham So Cikgu. awak kena tengok jadual nilai tu betul-betul. Okay, dia ada nilai apa. So paling minimum nilai apa, paling maksimum nilai apa. Tu yang awak akan masukkan ke graf. Clear? So sekarang cikgu nak awak lukis graf. Lukis graf sekarang. Siapa yang dah siap boleh hantar gambar kat cikgu.
Okey, diingatkan bila awak nak lukis graf mesti licin cantik je jangan bergerigi. Okey, sebab boleh potong markah. Potong markah kan? So dia mungkin akan hilang satu markah kalau dia bergerigi. So mungkin akan hilang satu markah sebab dia ada markah untuk apa istilah dia? Licin istilah dekat graf tu. Okey. Boleh Okey, Syahmi dah hantar kat cikgu. Syahmi, kalau boleh lepas ni guna baris tau. Tak nak bengkok-bengkok tu. Okey, tapi okey lah jadi orang pertama hantar. Okey, siapa lagi nak hantar? Syahmi memang selalu laju Okey. Cikgu Yus, Ya. kalau contoh kan dia kan dimulakan dengan kosong kan. Contoh kalau first ni yang kat jadual tu, first tu tak ada kosong, so kena mulakan, tak kisah kan, kalau tak ada kosong kalau first. Okey. Kosong tu memang kena ada dalam graf. Cuma tempat tu mungkin berada kat tengah ataupun kat tepi. Bergantung kepada jadual nilai. Okay. Kosong tu kena ada lah. Sebab dia penanda aras. Semalam tengok jadual semalam yang dia tak ada dekat tempat kosong. Dia tak ada kat tempat kosong. Bergantung kepada nilai lah kan. Tapi kosong. Kosong kena ada lah sebab dia macam kita. Kalau yang ni ada nilai kosong. Yang ni nilai kosong. So kalau katalah dekat jadual nilai ni tak ada nilai kosong, tak payahlah awak plot kan. Tak payah mulakan dengan kosong lah. Tapi kena mula dengan kosong. Kosong tu mula. kena ada sebab dia macam reference kita, origin. Okey. Kena ada dalam graf. Okay, Misha dah hantar. Oh, Misha tak ada buku ke? Oh, ada. Okay, Misha dah hantar. Siapa lagi nak hantar? Okay. Misha dia kena duduk rumah. Dia duduk rumah dia rajin. Kan Misha kan? Ya. Rajin. Kat sekolah pun saya Bagus. Okay. Cikgu, nanti kena buat kat buku balik cikgu. Haji. Apa dia? Awak Ni dah kita buat kat graf tu. graf. Awak ni je lah, stapler je lah kat situ. Nak Okey. buat balik boleh, lagi rajin kan? Lagi bagus. Kita buat balik cikgu macam comot je. Ikut awal lah. Boleh je. Okay. So, kalau dah boleh lukis graf, okay. Cikgu anggap yang lain pun dah lukis Cuma dia orang malu-malu kucing dia nak tunjuk ke cikgu. Lukisan dia yang cantik sangat tu. Okay. So, sekarang kita baca macam ni lah soalan graf dia. Dia suruh lukis graf. Dia suruh isi jadual nilai. Lepas tu dia suruh lukis graf. Lepas tu dia suruh baca, tafsirkan daripada graf. Macam tu je bentuk dia. Senang ke tak? Oh, senang ke tak semua sunyi. Okay. So kita tengok yang C ni daripada graf DB, tentukan luas kek apabila. Okay, kita sekarang soalan dia suruh tafsir graf tu lah. Okay, bila X sama dengan 18 cm. Okay, sebelum tu kita tahu dulu setiap petak kecil ni berapa nilai dia. Okay, satu kotak kecil ni berapa nilai ni untuk pasti X? 10 hingga 20. So 10 bahagi 10 kotak kecil maksudnya setiap satu tu adalah berapa? Betul. 10 bagi Satu. 10. Satu. Kan? So sekarang ni dia suruh baca bila X sama dengan 18. Okay, so awak baca lah. Awak kira lah 18 kat sini. Okay, lepas tu bawa sampai jumpa dekat graf sini. Okay, lepas tu bawa ke kiri, kita baca bacaan kat sini. Okay, so berapa bacaan tu? Berapa bacaan tu? Kena tahulah satu kotak kecil ni berapa nilai dia. So 500, 1000 tolak 500 berapa? 500, lepas tu 500 bahagi 10 kotak kecil. 50 setiap satu. So berapa nilai kat sini? 500 berapa? 530. 530. Macam mana dapat 530? Tadi awak kata satu kotak kecil 50?
500, 500, 100. 650. 650 kan cikgu? Ya, betul ke? So bacalah 50, 100, 150. 500 tambah 150 dapat 600. Okay. So macam tu cara dia. So dapatlah 650. Okay, sekarang kita baca pula X sama dengan 24. So X sama 24 kat sini. Okay. Lepas tu bawa naik atas. Sampai jumpa kat sini, kita bawa ke sebelah kiri. Okay, kita baca kat situ berapa. Berapa bacaan kat situ? Ada berapa kotak ni? 50, 100, 150. So berapa bacaan dia? 150. Okay. 1150. 1150. Okay, so macam tu je cara nak baca graf. Okay, clear Okay, sekarang kita tengok pula. Oh, yang ni dah bincang semalam kan? Dah bincang lagi sekali. Okay. So yang ni pun dah bincang semalam ni. Kek yang lebarnya 18 cm dan 24 cm masing-masing berharga 30 dan RM 45. Tentukan kek manakah lebih berbaloi untuk dibeli. So nak tahu macam mana? Macam mana nak tahu? Okay, so kita tengoklah harga 1 sentimeter persegi kek lebar ni 18 cm. Okay, 18 cm tadi adalah 650. Okay, so kita tengoklah RM dia adalah 30. Jadi 30 bahagilah dengan luas tadi. So bahagi dengan 350 kita akan dapat 0.046. Lepas tu kita banding pula dengan bila kek lebar dia 24 cm ni. Kita banding dia harga dia 45. Okay, jadi 45 bahagilah dengan nilai yang kita dapat tadi. 1150 tadi. So kita dapat yang ni. So yang mana lebih berbaloi? Yang mana lebih berbaloi? 24 je So kita tengok. Apa dia? So yang lebih berbaloi adalah yang lebar dia 24 cm. Okay. Tu je, macam tu je cara dia. Okay, ada soalan setakat itu? Kalau tak ada soalan, cikgu teruskan. Ke nak rehat sekejap? Okay, cikgu teruskan Orang cakap kalau diam tu maksudnya setuju. So, awak setuju cikgu teruskan kan? Okay, so gaji bulanan Linda dan Hetty masing-masing ialah RM1,500 dan RM1,800 pada tahun 2020. Okey, kenaikan gaji tahunan mereka masing-masing ialah RM200 dan RM150. Okey, so soalannya, cari fungsi bagi gaji Linda dalam bentuk RMY1 dan gaji Hetty RMY2 bagi X tahun yang berikutnya. Maksudnya mula-mula gaji bulanan Linda RM1,500 kan? Okey, lepas tu dia naik kenaikan gaji tahunan mereka masing-masing 200. Maksudnya Linda naik 200. Kan? Jadi 1,500 campur dengan 200. Okay. Tapi dia nak untuk X tahun berikutnya. So X tu mewakili berapa tahun lah? 1 tahun ke, 2 tahun ke, 3 tahun. Kan? Okay. Jadi formula dia sebab dia suruh tadi Y1 kan. So kita ambil dia sebagai Y1. 1,500 tambahkan dengan 200 darabkan dengan X. Sebab X ni adalah mungkin dia akan berubah lah tahun dia. Mungkin 1 tahun, 2 tahun dan seterusnya. Okay. Clear ke? Ya. Kenapa kena campur dengan 150X ni cikgu? Kenapa kena campur dengan 150X? Okay, untuk Y2 ni adalah Hetty punya. Okay, dia dah mention kat situ gaji Hetty 1,800 kan? So Hetty 1,800. Okay, lepas tu kenaikan gaji tahunan dia adalah 150. Ni Hetty punya. Ni Hetty punya 150. So 1,800 tambahkan dengan 150 X. X ni adalah sebab soalan dia bagi X tahun yang berikutnya. So mungkin kalau 5 tahun yang berikutnya kita kena darablah X ni jadi 5.
Faham tak? Oh. Faham So itulah fungsi, itulah dia punya fungsi dia. Okay. Boleh? Boleh Okay. Orang yang sama je yang bersuara, yang lain tak ada suara dah ke? Okay. Okay, so tengok B. Okay, tengok B pun soalan yang berulang yang sama je. Berdasarkan fungsi-fungsi DA tadi, okay, fungsi yang Y1 dengan Y2 tadi, lengkapkan jadual nilai di bawah. Cuma beza dia sekarang, jadual nilai dia awak kena cari untuk Y1 dan Y2. Tu je beza dia. So, kalau awak salah dah fungsi kat atas ni, yang atas ni salah, so yang bawah ni pun akan salah. Nampak tak? Kan? Yelah kalau fungsi dekat atas ni awak dah salah, katalah kat sini awak tertinggal X ke apa ke. So nanti jawapan kat sini pun akan efek lah awak punya markah awak. Okay. So nak cari Y1, nak cari Y1, satu contoh cikgu tunjuk, Y1 sama dengan, so Y1 tadi 1500 tambah dengan 200X. So masukkan nilai X. X adalah 1. Okay, so 1500 tambah dengan 200 darab X, 200 darab 1 dapat 200. So jawapan dia adalah 1700. So kat sini dapat 1700 lah. Okay. Faham Faham. Sama juga dengan yang lain lah. Yang lain pun kira sampai awak dapat jawapan. Okay, lepas tu masukkan dalam graf. Macam tu je. Okay. So tolong lukis graf ni. Cikgu bagi masa seminit. Cikgu, kenapa kena tambah 200 cikgu? Kena tambah 200 yang mana pula? Dia tadi 1500 tu. Sama lah tadi. Kan dia kata kenaikan gaji tahunan mereka masing-masing ialah 200. So 200 ni adalah Linda punya gaji. Oh. Maksudnya setiap bulan dia naik, wah dahsyat setiap bulan naik 200. Setiap tahun ke setiap bulan? Oh setiap tahun. Okay, setiap tahun. Setiap bulan kaya. Sangat cikgu. Apa dia? Setiap tahun 200 je dia dapat. Iya, setiap tahun 200. Awak ingat gaji cikgu setiap tahun naik berapa? Naik ke setiap tahun? Aduh. Untunglah tu setiap tahun naik 200 tu. Okay, so macam tu lah. Ada siapa nak tanya lagi soalan? Tak ada. Tak ada. Okay, so sekarang lukis graf. Sila lukis graf. Awak akan dapat 2 lah sebab tadi kan dekat jadual nilai ada Y1 dan Y2. So graf awak akan ada 2 macam ni. Tolong lukis sekarang. Wah, Michelle dah hantar. Laju Michelle. Okay. That's why dia senyap dia tadi cikgu. Oh ya ke? Join. Yang tak ada internet tu siapa tak? Ada tadi siapa tadi cakap? Ting siapa sih? Okay. Internet problem pula Danish. Mic problem pula. Lagi apa lagi nak problem ni? Buat sekarang. Nak tengok graf awak. Cikgu harap naik sekolah nanti semua dah terror lukis graf Tapi tak tahulah yang tak masuk Google Meet ni, cikgu tak tahulah apa cerita. Oh, sunyi sepi dah lukis graf tu. Okay, seminit. Okay, siapa dah siap boleh hantar graf dia? Hantar kat Instagram lagi.
Apa tak cakap tak dengar. Set gambar habis dulu. Tak ada set gambar. Tapi gambar ni kena masuk GC tau. Putih awak buat masuk PPGC. So GC. Okey. Okay. Dah Okay, so seterusnya cikgu sambung cikgu sambung. Okay. Nampak tak soalan dia? Lepas dia suruh lukis, dia suruh tafsir pula graf tu. Okay. Jadi daripada graf DC, graf tadi, tentukan selepas berapa tahun kan gaji Linda dan Hetty adalah sama. So nak tahu sama macam mana? Tengok temuan. Tengok kepada graf tu kat mana dia bertemu. Okay, kalau tengok kat sini dia bertemu dekat dia bertemu dekat mana? Dekat sini kan. Sebab dia soalan dia suruh tahun. So kita baca dekat tahun lah. Berapa tahun kat sini? 6 tahun. 6 tahun. Dia punya gaji sama. Okay. Okay, boleh teruskan lagi? Cikgu nak habiskan ni. Boleh. Okay, so sekarang antara berikut yang manakah merupakan fungsi? Okay. Sebelum tu nak tanyalah macam mana kita nak tahu dia fungsi ke tak? Fungsi Apa tu boleh bagi? satu kan cikgu. Belakang dia ada satu-satu je. Okay. Okay, so fungsi tu maksudnya dekat maksudnya dia dekat Q tu satu je yang dia tu kan, yang dia hubung. Okay, so dekat sini kita tengok yang A ni 15 dengan 5, lepas tu 20 dengan 4, 5, 10. So A ni fungsi ke tak? Tak. Kenapa tak? Sebab setiap satu tu dia ada pilih berlainan-lainan. Dia ada Okay, sebab yang 20 ni dia ada banyak kan? Betul tak? Hubungan dia hubungan apa ni? Banyak ke banyak ke? Satu ke banyak ke? satu pada banyak. Satu kepada banyak. Okay, cuba tengok B. Okay, B. 4 dengan 2, 9 dengan 3. So apa fungsi tu? Fungsi je lah. Satu kepada satu. Ini adalah satu kepada satu. Okay, kita tengok C. Negatif 6, negatif 3, okay, semua-semua ni, okay. Negatif 6, 3, negatif 3, 1, okay. So ini adalah apa? Apa hubungan dia? Satu pada banyak. Satu kepada banyak. Betul ke? Sebab Macam mana tahu satu kepada banyak? Dekat sini negatif 6, ini negatif 6. Tapi yang ini negatif 3, yang ini negatif 1, okay. banyak kepada satu. Banyak kepada satu cikgu, betul? Banyak kepada satu, betul ke? Yang lain setuju ke? Banyak kepada banyak. Banyak kepada banyak. Banyak kepada satu je cikgu. Kalau belakang 2 negatif 3. Okay, so jawapan dia adalah banyak kepada Satu. Satu. Satu banyak. Okay, Satu kepada banyak. so cuba tengok yang D lah, okay, yang D. Macam mana kita nak baca dia? Tengok pada satu tu dia ada 5, dia ada 10, dia ada 15 kan? Lepas tu 2 dia ada 10 saja dan 3 dia ada 15 saja. So ini apa dia? Hubungan apa? Yang ni satu pada banyak. Sebab 10 ni jadi betul lah cikgu? Bisa satu. Okay. Sebab kita tengok 1, 1, 5, 1, 10, 1, 15. Lepas tu 2, 10, 3, 15. So 1 kepada banyak. Okay. Betul lah. Okay, faham Faham. Okay, so kena tahulah bila semua keadaan, bila dalam bentuk jadual ke, dalam bentuk apa tertib ni? Okay, dalam bentuk graf ke, kena tahu, baca. Kena tahu macam mana nak baca hubungan dia. Okay, tengok nombor 2. Diberi Q
Okay, 3, 12, 3, 18, 4, 12, 4, 20. Okay, nyatakan julat. Siapa ingat julat macam mana? Julat dia bukan yang lebih besar tolak yang kecil dulu. Maksimum tolak minimum. Maksimum tolak min. Tolak minimum. Tolak minimum. Hmm. Dekat sini. Macam nak baca dia? Tak tahu lah cikgu. Kita tengok kepada yang ni yang dekat sini. Okay. Pak CY. Okay. So kalau tengok kat situ, okay, nilai dia ada 12, 18, 12, 20, 20. So jawapan dia kalau dia berulang, nombor tu berulang, kita ambil sekali je. Faham tak? Faham. Okay. So dekat sini 12, 18, 12 dah ada. Lepas tu 20. Ini 20 pun dah ada. So jawapan dia adalah B. 12, 18, 20. Okay. Kenapa tak nak ambil Pak CX cikgu? Kenapa kena ambil Pak CX? Kita tanya Cikgu Liza je. Julat dalam kodomen. Sekejap, suara Cikgu Liza bagi dengar. Kita ingat jawapan Cikgu Liza. Tak, julat tu kita tengok dalam kodomen. Kodomen kan ada lagi. Yang bulat ni. Kita tengok yang nombor 1 kan. Yang bulat P tu adalah domain, yang Q tu adalah kodomen. So bulat ni kita ambil nilai dalam kodomen lah. Yang Y tu lah, image. Okay, masa Cikgu Liza tadi, okay. P adalah domain, Q adalah kodomen. Kodomen lah. So kita baca yang kodomen. Okay. Faham Okay, seterusnya kita tengok nombor 3. Okay. Diberi fungsi Y sama dengan 3X kuasa 2 tolak 4X tambah 1. Hitung nilai Y apabila X sama dengan negatif 2. So bila X negatif 2 kita masukkan je lah nilai ke dalam X tadi. Kan? So Y sama dengan Y 3. X tadi adalah negatif 2. Kuasa 2 tolakkan dengan 4. Darabkan dengan negatif 2. Tambah dengan 1. Okay. So jawapan dia kita akan dapat 21. Okay, dapat tak awak tekan kalkulator? Kod jawapan ni salah ke? Cuba tekan kalkulator. 3, negatif 2 kuasa 2, 4, 3 darab 2, 12 tolak 8, lepas tu tambah dengan 1. Okay, so jawapan dia adalah 21. Ada soalan ke? Tak ada tu. Faham Cikgu rasa macam ngaji seorang je. Tak ada. Ibu faham. Faham Okay. So jadual di bawah menunjukkan nilai-nilai pemboleh ubah X dan Y suatu fungsi. Okay. Fungsi itu ialah so dekat sini kena buat persamaan. Okay. Macam mana awak nak buat persamaan? Saya takut kalau ni keluar dalam soalan subjektif. Macam mana? Saya takut kalau soalan ni keluar dalam bentuk subjektif. Dalam bentuk subjektif. Kenapa? Sebab saya tak tahu nak buat macam ni. Okay, so bila soalan subjektif awak boleh try lah kan. So masalah awak kalau subjektif lah. Ada formula tu sendiri je cikgu. Ada formula tu sendiri. Iyalah awak kena maksudnya kena kaji lah. Bila Y sama dengan 5 macam mana nak dapatkan nilai Y tu berdasarkan X tu. So kalau macam ni kita ganti nilai je lah kan. So jawapan dia B, kita try dengan B. Y sama dengan X kuasa 2 tambah 1. So Y 5, X ni adalah negatif 2 kuasa 2 tambahkan dengan 1. Okay, so kita dapatlah negatif 2 kuasa 2 4 tambah 1 dapat 5.
So bila kedua-dua belah sama ni, betul lah fungsi untuk B tu. Okay, boleh? Boleh. Okay, so kita tengok bahagian B. Okay, kalau soalan bahagian B bentuk dia macam ni lah. Awak kena apa? Kena isi tempat macam ni. Kena isi jadual ni. Okay, so soalan dia. Diberi fungsi Y sama dengan X kuasa 2 tambah 3X tolak 4. Okay, X dan Y ialah boleh ubah. Lengkapkan jadual yang berikut. Okay. Okay, siapa ni tolong mic tu tolong sekejap. Sekejap. Siapa tu? Sambil tengok TV. Ada apa? Okay, so sekarang kita tengok pemboleh ubah bersandar dan pemboleh ubah tidak bersandar. Macam mana kita nak tahu dia bersandar ke tak? Pemboleh ubah bersandar. Okay, kat sini jawapan dia Y. Tapi kenapa Y tu adalah pemboleh ubah bersandar? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Sunyi. Dengar ke tak suara cikgu ni? Dengar. Kenapa agaknya Tak tahulah cikgu. Okay, jadi sekarang bersandar tu maksudnya nilai Y ni dia bersandar kepada nilai persamaan kat sini. Maksudnya kalau X ni jadi 1, Y tu akan jadi nilai lain, betul tak? Kalau Y tu jadi 2, nilai Y ni pun akan jadi lain, betul tak? Faham ke tak ni? Faham. Maksud Tak faham sangat dulu. Okay, bersandar tu maksudnya nilai Y ni tak tetap lah, dia bergantung kepada nilai X. So dia bersandar. Faham tak? Maksudnya okay, Y sama dengan X kuasa 2 tambah 3X tolak 4. Katalah nilai X dia 1. So bila kita masuk nilai 1 kuasa 2 tambah 3 darab 1 tolak 4. Okay, kita akan dapat nilai dia 1 tambah 3 tolak 4. Berapa nilai tu dapat? Kosong kan? Okay, dan dia boleh jadi nilai lain juga. Y sama dengan, katalah bila X dia jadi 2. So 2 kuasa 2 tambah 3 darab 2 tolak 4. Okay, so kita akan dapat 4 tambah 6 tolak 4. So jawapan dia adalah 6. Jadi nilai Y ni adalah bergantung kepada nilai X. Dia bersandar kepada nilai X. Nak cerita yang bersandar ni yang depan sekali tu ada dulu. Okay, yang depan sekali lah. Maksudnya nilai dia bersandar kepada nilai lain. Kalau nilai tu berubah, dia pun akan berubah. Okay, kalau kita tengok kepada tidak bersandar ni, okay, tidak bersandar ni jawapan dia X. Okay, so nilai X kat sini, dia tak bersandar pun dengan nilai Y. Dia bersandar tak dengan nilai Y? Tak kan? So X tu kalau dia satu lah. Macam mana nak explain ni? Cikgu, bersandar tu macam bergantung Macam mana? Okay, katalah X ni dia berubah duduk tempat Y, dia akan jadi bersandar lah. Dia macam bergantung dulu. Dia bergantung lah. Cikgu. Bergantung lah. Macam tu. Okay, clear tak? Bukan awak belajar dalam sains ke? Tak belajar Pun boleh ubah bersandar, tidak bersandar. Tak belajar ke? Okay. Tak belajar lagi. Okay, so macam tu lah Okay, jadi sekarang tengok soalan B. Pelajar di sebelah menunjukkan graf bagi fungsi di atas, isi tempat kosong. Okay, jadi skala pada paksi X ialah 2 cm kepada berapa unit ni? Tengok pada paksi X. Okay, pada paksi X ni. Okay, skala dia berapa? Setiap 2 cm berapa unit? 5. Mak, kenapa jadi 5? Paksi X sayang weh. Paksi X, kita baca paksi X. Pada 2 unit. 1 unit dulu. 2 unit, kenapa 2 unit sayang weh?
Satu-satu. 1 unit. Maksudnya setiap 2 cm ni, setiap 2 cm pada paksi X, ni X tau. Adalah Satu unit. 1 unit. Sebab yang ni 1, 2, dia tambah 1 lah. Dia tambah 1 dapat 2. Okay. Boleh? Boleh. Okay. So, lepas tu kalau pada paksi Y, kita baca paksi Y pula. Tengok pada paksi Y ni. Okay. 2 cm kepada berapa unit? 5. 5. Okay, so pastikan tengok betul-betul dia punya ni paksi jangan salah paksi. Ini adalah X, ini adalah Y. Okay. Boleh tak dia berubah jadi huruf lain? Boleh tak berubah jadi huruf lain? Saja je tanya soalan tambahan. Boleh tak yang ni jadi A? Boleh tak Y ni jadi A? Boleh tak jadi A? Boleh lah, tadi awak jumpa kat atas tadi. Bergantung pada soalan kan? Okay, abaikanlah. Okay, so sekarang boleh sambung lagi ke? Ke dah tepu? Tepu sikit cikgu. Apa dia? Okay, so cikgu rasa cikgu tinggalkan awak dengan soalan ni. Belum habis masa kan? Ada lagi kan? Tapi apa? Belum kan? Okay, sikit soalan ni. Okay, nanti awak sambung buat. Okay, Ella mempunyai wang simpanan RM500. Kemudian dia menyimpan RM80 setiap bulan. Okay, lepas tu berapakah jumlah simpanan? Okay, Y maksudnya dekat depan tu adalah Y lah nanti. Y selepas X bulan. Berapa? Kita tak tahu X bulan tu berapa. Lepas tu tulis satu fungsi yang menghubungkan jumlah simpanan Y dengan masa X bulan. So, bila awak nak buat dia punya fungsi, Y lah, Y duduk kat depan sebab dia dah bagi Y kan. Okay, lepas tu simpanan dia 500. Okay, awak tulis 500. Lepas tu tambahkan dengan setiap bulan tadi berapa disimpan? 80 kan? 500 tambah 80. Tapi kita tak tahu. Happy siapa nyanyi ni? Okay, so berapa bulan kita tak tahu, kita gantikan sebagai X. Tu dia punya fungsi dia. Boleh buat tak? Agak-agak. Okay, tak ada suara dah, hilang dah semua. Ada cikgu. Michelle je, orang lain mana? Okay, so lengkapkan jadual di bawah bagi fungsi Y sama dengan X kuasa 2 tambah 3X tolak 4. So macam soalan tadi lah, dia berulang lah. So selesaikan jadual nilai. Lepas tu lukis graf. Macam tu je. Okay, cikgu nak awak settlekan graf ni boleh? Okay, so cikgu tinggalkan awak dengan soalan ni. Okay, tolong buat. Nanti hantar dekat GC. Wah, boleh tak ni? Boleh aku. Boleh okay, so tolong settlekan. Wish, Michelle siap dah. Bila masa awak buat ni Michelle? Bila masa terluang? Bila masa terluang. Memang cikgu cakap awak kena duduk rumah. Cikgu mintalah Kak Bonda izinkan saya duduk di rumah. Memanglah. Memang boleh. Okay, so cikgu tinggalkan awak dengan soalan ni Tolong buat, bagi siap. Okay, so next nanti kita sambung sikit, lepas tu kita masuk topik baru Cikgu nak masukkan topik baru. Okay. Ada soalan yang nak tanya? Tiada. Ya ada Okay, so cikgu stop dulu. Okay, OGC yang mana? Cikgu tak buat tapak lagi nanti cikgu buat tapak. Nanti cikgu buat tapak, masukkan. Okay. Okay, satu lagi dekat GC cikgu ada masukkan 2 soalan quizzes. Soalan quizzes. Tolong buat yang tu sebagai awak punya latih tubi lah. Senang soalan. Klik je. Okay.
Ada 2 soalan. Lepas tu yang graf tadi masukkan ke GC. Sekejap lagi cikgu buat tapak dia. Okay, ada siapa-siapa nak tanya soalan ke? Tak faham ke? So kita dah settle bab 8. Dah settle bab 8. Okey, Gu. Lepas ni kita nak masuk bab 9. Okay? So setakat itu saja. Ada sebarang soalan? Tak ada? Tak ada Tak. Okay, Adam Syakirin tak ada. Okay. Okay, Soleha, Siti Soleha, Siti Nur Soleha ada soalan? Daniel, Liao, Nur Aifan. Okay. Okay, cikgu anggap awak tak ada soalan lah. Cikgu anggap awak semua terror dah ni. Dah faham sangat-sangat ni. Okay? Berapa? Okay, so soalan apa-apa pun awak boleh jawab lepas ni kan? Boleh, Gu. Okay, so setakat itu saja untuk hari ni. Okay, semoga berjumpa lagi. Bye. Bye. Terima kasih, Cikgu. Assalamualaikum. Thank you. Thank you. Salam. Bye. Thank you, Cikgu. Lepas ni kelas apa? Biar. Okay, bye. Assalamualaikum. Bye, Gu. Baik. Bye.